Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma amma ba'du. Yang kita kasihi Tuan Guru Syekhuna Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullah ta'ala wa ahlah. Barisan asatizah, warga kerja Musaidin Maha An-Nur, santri dan juga waris yang dapat hadir malam ini. Rasanya tidak salah memilih Ustaz Faizal sebagai wakil waris untuk menyampaikan ucapan. Dan rasanya baru tahu yang Ustaz Faizal punya suara yang baik, yang sedap. Dan mungkin sepatutnya tadi Ustaz Faizal yang melantunkan qasidah tadi. Mungkin penutup kita minta Ustaz Faizal. Kan kalian melantunkan gendang saja. Mungkin kita minta Ustaz Faizal. Masya Allah, ada bakat yang terpendam daripada beliau sebagai seorang waris. Selama ni kita ingat santri saja, anak yang pandai berqasidah, rupanya ayah pun pandai. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz ya. Baik. Tidak dirancang untuk menyampaikan ucapan kerana hampir 7 kali. Ini angkatan yang ke-7. Jadi rasanya santri pun dah muak tengok mudir bercakap setiap hari. Jadi hanya nak membalas balik daripada Ustaz Faizal untuk sedikit ana sampaikan, pertama kepada santri yang masuk ke tafakuh dan yang kedua kepada waris. Baik. Ana sampaikan kisah supaya ini menjadi satu, kalian berfikir satu kisah. Kisah-kisah ini perlu untuk menghidupkan hati yang merana. Baik. Santri tafakuh, apabila kalian masuk ke pengajian, santri adat, apabila kalian masuk 16 orang melangkah ke marhalah tafakuh, itu satu kurniaan rezeki pada yang Allah Ta'ala berikan pada kalian. Walau bagaimanapun, satu peringatan daripada Al-Fakir sendiri buat kalian. Dan sekarang dah masuk dah Bi, Masya Allah. Sekarang dah masuk berlari. Pertama, kalian jangan tinggalkan Quran. Jangan tinggalkan Quran. Kan? Kalau boleh, sesibuk kalian mengaji kitab, janganlah kalian tinggal kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu hari, berkata Al-Imam Rabi' rahimahullah ta'ala bersama Al-Imam Muzani rahimahullah ta'ala, ketika beliau bersama dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala duduk dalam satu sufah di dalam masjid, ada satu ruang namanya sufah. Kemudian beliau duduk bersama Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ketika itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tengah bersandar di tiang di antara waktu Zuhur dan Asar. Kemudian datang satu orang lelaki syekh memakai jubah bulu. Kemudian kemas jubahnya, sarungnya pun buatan daripada kain yang berbulu. Kemudian serbannya pun berbulu, buatan kain daripada bulu. Datang berjumpa dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, datang masuk ke sufah. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bangun bangkit mengemaskan jubah beliau. Kemas. Kerana tengok kewibawaan kepada syekh yang datang ini. Kemudian syekh ini mengucap salam kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, waalaikumsalam. Jadi terjadilah satu perbicaraan di antara berdua. Tanya syekh tadi, bolehkah aku bertanya sesuatu wahai imam? Kata Imam Syafi'i, silakan. Apakah yang menjadi dalil hukum Allah? Apakah menjadi dalil dasar hukum agama yang pertama? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah Quran, kitabullah. Kemudian yang kedua, apakah dasar hukum yang kedua yang menjadi dasar hukum, dalil di dalam agama Islam? Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beritahu, yang kedua itu adalah sunnah hadis Nabi SAW. Dan yang ketiga, apakah yang ketiga? Jawab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang ketiga itu adalah ijma', kesepakatan para ulama. Kemudian syekh ini bertanya, dari manakah kau dapati bahawa ijma' itu adalah salah satu daripada dasar hukum agama? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang ini adalah dalil daripada Al-Quran. Di manakah, kata syekh itu tadi, di manakah dalilnya? Manakah ayat Al-Qurannya? Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala terdiam. Merah muka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka syekh itu berkata, kalau begitu aku bagi masa 3 hari kepada kau.
untuk memberikan jawapan di manakah dalil ayat Al-Quran mengatakan ijma' itu adalah satu dasar hukum. Makanya kata Syekh itu tadi, seandainya betul maka benarlah ijma' itu, dan seandainya salah bertaubatlah, kerana tidak ada dalil pada Al-Quran, hendaklah kau bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Imam Syafi'i rahimahullah taala balik ke rumah. 3 hari 3 malam beliau tidak tidur. Beliau tengok semak Al-Quran, semak Al-Quran, di manakah datangnya dalil ijma' itu sebagai dasar hukum. Akhirnya genap 3 hari 3 malam, tempoh beliau datang balik, duduk di tempat yang sama, di sufah, bersandar di satu tiang. Datanglah Syekh itu mendapati masa. Kemudian Imam Syafi'i beritahu, aku mendapati dalam kata Imam Rabi' rahimahullah ta'ala, ketika itu nampak kaki Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bengkak kakinya, kerana beliau tidak tidur malam menyemak Al-Quran. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mendatangkan satu ayat daripada surah An-Nisa, ana lupa ayatnya yang keberapa. Di dalam tu Al-Imam Syafi'i beritahu, kata marfum daripada ayat itu adalah Allah Ta'ala akan mencampakkan ke dalam neraka orang-orang yang mendustakan orang-orang mukmin. Allah Ta'ala akan mencampakkan ke dalam neraka orang-orang yang mendustakan mukmin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ini adalah dasar mengatakan hukum, dalil mengatakan ijma' itu adalah dasar daripada hukum yang ketiga. Maka kata Syekh itu tadi benar, kata beliau. Kemudian beliau pun balik. Kata Imam Muzani dengan Imam Rabi' beritahu, sejak hari itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak pernah tidur selainkan khatam Quran. Aku mengkhatam Quran 3 kali semalam sejak daripada kisah itu. Tafakuh 3 kali khatam itu kerana keberkatan masa. Kalian kena ulang Quran, luangkan masa untuk Quran-Quran. Alhamdulillah di Maha An-Nur kita ada bacaan Quran sebelum subuh ataupun selepas subuh 1 juzuk. Jadikan amalan tu walaupun kalian tidak berada di dalam mahad, walaupun di rumah, Quran jangan ditinggalkan. Sahabat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau sendiri takut untuk mengistimbat hukum, mengeluarkan hukum, tetap beliau mengulang Quran 3 kali satu hari. Kata Imam Syafi'i, tahukah kalian siapakah yang datang itu? Beliau itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Untuk waris tentang yuran, memang sejak PKP ramai yang minta hantar surat permohonan untuk mansuhkan yuran, permohonan untuk separuh daripada yuran, dan Ma'had tidak pernah menghampakan harapan waris. Setiap surat yang dihantar permohonan, setiap kelewatan untuk membayar yuran, itu Ma'had insya-Allah, Ma'had sangat berterima kasih walaupun tidak membayar yuran tetapi menghantar anak. Ma'had tidak akan menghampakan permintaan waris. Seberat mana pun tanggungjawab pikul Ma'had An-Nur, bahu Ma'had An-Nur, seberat mana pun Ma'had An-Nur akan tetap tidak menghampakan harapan waris. Suatu hari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau ini adalah sangat gemar untuk mencari hadis daripada orang-orang yang suka meriwayatkan hadis. Suatu hari beliau tahu ada satu negeri yang jauh daripada tempat beliau. Beliau tahu di situ ada seorang yang akan suka meriwayatkan hadis. Makanya beliau berjalan berbulan-bulan untuk mendapatkan satu hadis sahaja. Ketika sampai di situ, satu orang wali Allah yang gemar meriwayatkan hadis pada orang yang memintanya, Imam Ahmad bin Hanbal sedang melihat orang ini, wali Allah ini sedang memberi makan kepada anjing. Beri makan kepada anjing. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala memberi salam. Kemudian beliau pun menjawab salam. Kemudian beliau pun tidak mengendahkan Imam Ahmad bin Hanbal, makanya beliau terus memberi makan, sambung memberi makan kepada anjing. Makanya hati Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala menjadi hambar, kerana beliau datang dari jauh untuk mendengar satu hadis saja, tapi beliau tidak dilayan. Akhirnya ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala untuk beranjak untuk balik, makanya Syekh tadi, wali Allah tadi pun berpusinglah menghadap Imam Ahmad bin Hanbal. Katanya, wahai Imam, kata wahai anak muda, moga-moga Allah Ta'ala kurniakan engkau sifat suka melihat pada anjing. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ya. Makanya beliau tahu nawaitu Imam Ahmad bin Hanbal datang untuk mendengar hadis, makanya beliau sampaikan hadis. Kata beliau daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa memutuskan harapan orang yang datang mengharap kepadanya, maka Allah Ta'ala akan putuskan harapannya di akhirat nanti, nescaya dia tidak akan masuk syurga. Kata Syekh itu tadi, kata beliau, wahai anak muda, anjing ini, kami di negeri ini tidak pernah ada anjing.
dan anjing ini datang dari negeri lain dan dia mempunyai harapan yang mungkin aku memberi makan itu menjadi harapan padanya, maka aku memberi makannya sepuas hati sehingga kamu lupa untuk melayankan engkau. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, cukuplah ini satu hadis yang aku dengar daripada ini. Waris, begitulah Mahat An-Nur. Seberat mana pun Mahat An-Nur, yuran, kurang, apa pun daripada permintaan pada Mahat An-Nur, insya-Allah tidak pernah tertolak permintaan kalian. Tidak pernah tertolak permintaan waris. Permintaan, harapan daripada waris, Mahat An-Nur penuhkan. Moga-moga nikmat ataupun yang kami bagi, Allah Ta'ala bagi perasaan begini. Harapan Mahat An-Nur besok di Yaumil Qiyamah tidak pernah diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buat santri yang terakhir, buat santri, kalian apabila melangkah ke marhalah tafakuh, jagalah adab. Jagalah adab. Ya, jaga adab. Kalian tidak tahu di dalam Mahat An-Nur sebenarnya ada insan-insan yang kalian pandang sinis, tetapi insan inilah yang kita tidak tahu doanya sampai mustajab buat Allah dan kalian menjadi seorang ulama besar. Di antara para wali Allah yang rapat dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang menjadi sahabat akrab beliau dan menjadi guru beliau adalah Al-Imam Bishr Al-Harith rahimahullah ta'ala, yang diberi gelaran sebagai, yang disebut sebagai Al-Imam Bishr Al-Hafi rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dengan Imam Yahya bin Mu'in rahimahullah gemar untuk menziarahi Imam Bishr, Al-Imam Bishr Al-Harith rahimahullah ta'ala. Suatu hari Imam Bishr sakit, jatuh sakit. Imam Bishr jatuh sakit. Makanya terdengar ni Imam Ahmad bin Hanbal bergegas berangkat untuk ziarah kepada Imam Bishr. Imam Bishr Al-Hafi adalah guru kepada tasawuf kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Apabila beliau, Imam Ahmad sampai kepada rumah di rumah Imam Bishr Al-Hafi rahimahullah ta'ala, beliau ternampak di sisi Imam Bishr Al-Hafi itu ada satu orang perempuan duduk ziarah. Jadi Imam Ahmad tanya kepada Imam Bishr, "Wahai Syekh, siapakah perempuan tu?" Kata Imam Bishr, kata Syekh Bishr Al-Hafi, beliau kata ini adalah Aminah Ramliyah, Aminah binti Ramliyah. Beliau adalah seorang aulia illah, wali Allah perempuan. Makanya terkejut Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala kerana beliau pernah dengar Imam Bishr pernah menyebut tentang Aminah binti Ramliyah rahmatullah alaihi. Beliau ni adalah seorang wali Allah tapi tidak pernah berjumpa kerana di dalam pada sifat beliau, pada diri beliau, ulama tasawuf susah untuk berjumpa dengan perempuan. Makanya mesti ada keistimewaan kepada perempuan ini. Kenapa beliau boleh datang duduk dekat dengan Imam Bishr? Makanya Imam Ahmad bin Hanbal bisik ke telinga kepada Imam Bishr rahimahullah ta'ala, "Wahai Imam, mintalah doa, sampaikanlah hajatku supaya Aminah binti Ramliyah doakan aku dan doakan engkau untuk selamat daripada neraka Allah Ta'ala." Makanya Syekh Bishr Al-Hafi bisik sampaikan kepada Aminah binti Ramliyah rahmatullah alaih. Makanya wali Allah perempuan ini pun mengangkat tangan dengan nada yang perlahan, "Wahai Allah, engkau jauhkanlah azab permintaan daripada Hanbal," katanya Ahmad bin Hanbal, "dan juga sahabatnya itu gurunya Bishr bin Al-Hafi daripada neraka-Mu, azab bakaran-Mu. Itulah yang didoa dan kau kabulkanlah doaku ini." Kemudian baliklah Imam Ahmad bin Hanbal ke rumahnya. Suatu malam apabila Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala duduk, bangun di tengah malam, jatuh sekeping kertas di depan bumbung rumah beliau ke atas tempat beliau beribadah. Maka beliau bukakan sehelai kertas, secarik kertas tadi, beliau nampak satu tulisan, "Bismillahirrahmanirrahim. Kami, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, telah memberi keampunan, pelepasan azab neraka kepada engkau dan juga Bishr. Dan selebihnya itu adalah daripada kekuasaan kami." Ini adalah kalian kena ingat, kisah ini adalah doa. Selain daripada guru, ada insan yang khidmat kalian, doa mereka kalian tidak tahu. Kalian kena ingat doa mereka. Daripada Kak Zarimah yang tukang sapu di dalam mahat, kalian tidak tahu mahal doa mereka. Daripada Bang Idris yang menyiapkan bangunan mahat, kalian tidak tahu doa mereka sangat mahal. Dan kalian pernah terlupa ada yang khidmat di dapur, yang orang tak kenal pun siapa yang khidmat di dapur. Kalian tak pernah minta doa daripada mereka. Santri, jangan buat mahat seperti hotel. Jangan kalian balik tanpa ada izin daripada guru dan orang yang menguruskan mahat ni. Kalian jangan balik walaupun sebesar mana pun kalian mengaji tafakuh. Ingat, izin sangat mahal.
Izin sangat mahal di sisi agama. Nabi SAW ketika dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW dengan Jibril AS nak naik ke langit pertama, itu pun ditanya oleh malaikat di langit yang pertama, siapakah bersamamu wahai Jibril? Katanya adalah Muhammad. Adakah beliau telah dilantik menjadi Rasul, Nabi dan Rasul? Katanya ya. Makanya barulah diberikan keizinan. Siapa Nabi SAW? Penghulu segala Nabi, sebaik-baik manusia. Siapakah Jibril? Ketua para malaikat. Itu pun tetap meminta izin. Menunjukkan dalam peristiwa Isra' Mi'raj, izin sangat mahal dan besar dalam agama. Izin sangat mahal. Kalian jangan balik tanpa izin. Bila kalian balik tanpa izin, kalian akan buat mahat seperti hotel. Maka kalian akan dapat ilmu hotel dalam diri kalian. Ingat, berapa banyak santri yang balik tanpa memberi pengetahuan kepada orang-orang yang berkhidmat dalam mahat. Akhirnya kita tidak tahu. Balik sesuka hati. Ingat kalian. Ingat. Adab besar. Akhlak besar. Adab sebelum ilmu. Adab sebelum ilmu. Adab sebelum ilmu. Ini yang Ana ingin sampaikan kepada kalian pada malam ini. Ingat pesanan Ana supaya jadi panduan buat kalian semua. Akhir kalam, tahniah kepada 7 orang santri dan pada mak ayah. Kita tengok balik, suluh balik, kenapa anak-anak ni kadang-kadang tak jadi. Kenapa anak-anak ni berhenti dalam pada mahat? Jangan mak ayah tengok satu sebelah pihak, anak-anak berhenti itu salah mahat. Tetapi ada juga salah daripada waris, kita tidak suluh. Suatu hari satu orang perempuan Iraq datang ke rumah, nak tengok, nak ziarah ke rumah Al-Imam, rumah kepada Sayyidina Khalifah, Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Apabila sebelum sampai ke rumah, beliau terjumpa dengan Sayyidina Umar, Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, apakah rumah Khalifah Umar mempunyai penjaga? Katanya tidak. Kau boleh terus datang ke rumah. Beliau tidak tahu yang itu adalah Khalifah Umar Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Apabila sampai ke rumahnya, beliau bertemu dengan isterinya, iaitu Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, isteri kepada Khalifah Umar. Ketika itu Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha tengah menenun kain, menenun kapas, memintal kapas untuk ditenun untuk menjadi kain. Akhirnya perempuan itu masuk memberi salam, memberi masuk. Kemudian dijemput oleh Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Dan perempuan ini melihat rumah Khalifah Umar Abdul Aziz. Tidak apa yang dilihat, melainkan melihat satu buah rumah yang nak roboh. Katanya, beliau berkata kepada isteri Khalifah Umar Abdul Aziz radhiyallahu anhu, dia kata, aku datang ni untuk melihat bagaimana Khalifah menghias rumah untuk aku jadikan contoh, dan aku lihat tidak ada apa-apa melainkan rumah yang seperti nak roboh. Makanya jawab apa yang dijawab oleh Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, wahai perempuan, menghiasi rumah berlebihan itu menyebabkan salah satu asbab daripada runtuhnya institusi kekeluargaan. Kita tidak tahu, anak kita tidak jadi. Kita tidak tahu, kadang-kadang kita berlebih dalam menghias rumah. Tengok balik kisah, kenapa anak kita tidak jadi. Yang kita tengok adalah mahat tidak mampu mendidik. Tetapi apakah kita tidak suluh daripada diri kita sebagai waris untuk tengok apakah kita berhias berlebihan seperti mana yang dikatakan oleh Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, isteri kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Jadi, harap pesanan ini sampai, mesej Ana sampai kepada semua orang santri sebagai yang menjaga khidmat kepada anak-anak. Kami memohon maaf kalau ada sebarang kekurangan, kelemahan daripada kami selama 6 tahun lebih 7 tahun. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna dalam sesebuah mahat. Tetapi selama 7 tahun, alhamdulillah tidak ada pula yang kurang buat santri yang kami telah sediakan. Jazakallah khairal jazak kepada semua waris yang telah membantu. Terima kasih kepada waris yang sangat-sangat mesej, minta izin anak-anak balik, Masya Allah, dan minta izin dengan guru, minta izin pula dengan pengkhidmat, Masya Allah. Suatu adab, bila adab daripada mak dan ayah sangat baik, ternyata natijah hanya adalah daripada anak. Bila adab daripada mak dan ayah tidak mampu melahirkan, makanya tidak mampu untuk membuat perkara seperti itu, maka nantikan natijahnya daripada anak. Afwan daripada ana. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.